Okay, daripada pasien Oktober 2010. So, kita bincang soalan dulu. Yang pertama, dia cakap kat sini untuk perenggan yang pertama tu, dia cakap dia nak replace old machine. Kita nak gantikan mesin lama dengan mesin yang baru, yang mana mesin yang lama tu beli dengan harga 100,000 6 tahun yang lepas. Right. So, mesin yang lama ni dia cakap pakai depreciation based on straight line method, and then salvage value dia adalah kosong, and then useful life dia adalah 10 tahun. Ok, so maknanya kat sini masa dia beli dulu nak pakai 10 tahun, tapi dah pakai 6 tahun nak jual, nak tukar dengan mesin yang baru. Ok, so nak jual hari ni dengan harga RM25,000. Alright, perenggan yang kedua, mesin yang baru harga dia adalah RM310,000, yang mana useful life dia selama 4 tahun. Ok, so dia ada cost dia. Yang pertama, transportation 20,000, installation 40,000. Right. Ok, and then dia punya salvage value adalah 20,000. Ok, this one for this particular new machine pun dia nak pakai straight line method as dia punya depreciation. Ok, seterusnya perenggan yang ketiga, dia cakap bila pakai mesin yang baru ni, kita dia punya inventories akan meningkat sebanyak RM300,000, yang mana inventories ni jatuh dalam kategori current asset. Right, so bila kita sebut berkenaan dengan current asset dengan current liabilities, dia akan fall under kategori net working capital. So ingat ok, and then dia ada bagi tahu juga training expense. So ada cost untuk training kita punya staff sebanyak RM30,000, tapi malangnya dia cakap kat sini borne by the supplier. So bukan tanggungan kita lah, bukan tanggungan kita sebanyak RM30,000. So RM30,000 tu tak masuk tak masuk sebab bukan tanggungan. Ok, seterusnya soalan ni cakap yang ni untuk annual cash flow. Yang pertama dia cakap ok, the sales for the current year using the existing machine is 200,000. So, sales sebelum ni pakai mesin yang lama, sales dia 200,000. Tapi bila dah pakai mesin yang baru ni, dia expect untuk year 1 until year 3, dia punya sales akan meningkat kepada RM320,000. Manakala untuk tahun yang keempat, dia meningkat kepada RM360,000. Okay. And then seterusnya, still lagi annual cash flow. Tapi yang ni untuk bahagian outflow, duit keluar. Currently, the existing machine, the company incurs electricity charges, yang mana kos elektrik RM50,000, and then dia bayar gaji pekerja RM30,000, and then manufacturing cost RM170,000. Ok, itu outflow untuk mesin yang lama. Tapi bila dah pakai mesin yang baru, the projected cost using the new machine are as follows. So, elektrik bila pakai mesin yang baru, dia akan jadi RM70,000. Sebelum ni RM50,000 je. Sekarang jadi RM70,000. Manakala untuk salaries, untuk year 1 until year 3, 20,000. And then year 4, 15,000. So, untuk salary ni, dia berkurang lah. Dia akan jadi berkurang. Okay, and then untuk manufacturing cost, sebelum ni RM170,000, sekarang bila dah pakai mesin yang baru, untuk year 1 until year 3, 200,000, year 4, 190,000. So, yang ni dia meningkat dia meningkat. Okay, dia ada bagi tahu kat situ, the company tax is 30%. So, cukai untuk corporate tax adalah 30%, manakala cost of capital is 14%. So ingat cukai 30% tu akan digunakan untuk calculation of cukai sahajalah. Manakala untuk cost of capital 14% tu akan digunakan untuk soalan B, net present value nanti. So soalannya A, calculate initial outlay, annual cash flow dengan terminal cash flow. Manakala soalan B, calculate net present value, and then should the existing machine be replaced? Why? Okay, so kita akan jawab soalan A dahulu. Okay, so yang pertama dia minta initial outlay. Okay, so this is calculation for initial outlay. Okay, so saya tunjuk kat sini. Kita beli mesin yang baru dengan harga RM310,000. Transportation tadi RM20,000. Installation cost tadi RM40,000. Manakala increase in net working capital, dia ada mention berkenaan dengan inventories tadi kan, RM300,000. So kita kena spend lagi another RM300,000. Okey, yang ni semuanya duit keluar. So, duit keluar semua ni. Tapi duit masuk untuk initial outlay adalah kita jual mesin yang lama, right? Kita jual mesin yang lama. So, kita dapat RM25,000. Okey, and then kita dapat tax shield. So, tax shield ni suppose you kena calculate dahululah.
So calculation ada kat bawah ni untuk tax shield. Okay, first kena calculate book value. Right, book value for old machine, yang mana COA untuk old machine adalah 100,000, which is cost of asset dia 100,000. Tolak dengan accumulated depreciation. So dia pakai depreciation based on straight line method. So easy to calculate lah. COA minus salvage value divided by useful life. And then times dengan 6 years sebab dia dah pakai selama 6 tahun. Alright, so 100,000 tolak dengan 60,000 kat sini. So jawapannya adalah 40,000. So book value sekarang 40,000. Tapi dia nak jual dengan harga berapa sekarang? Okey, dia jual dengan harga 25,000. So jual 25,000 manakala book value sekarang 40,000. So dia rugi sebanyak 15,000. So bila rugi hasil daripada jualan aset, kita dapat pelindungan cukai, tax shield. So negatif 15,000 jawapan untuk loss tadi kali dengan cukai 30%. So dapat penjimatan sebanyak RM4,500. So jimat maknanya duit masuk lah. Duit masuk sebanyak RM4,500. So ingat untuk initial outlay, everything duit keluar kita tambah, tapi untuk duit masuk kita tolak. Dia macam terbalik sedikit lah. Okay, so total up everything. Suppose you will get initial outlay ataupun net initial cash flow RM640,500. Alright, so this one is for initial outlay. Okay, next calculation for annual cash flow. This one is for yearly basis lah. So every year kena calculate. Okay, so rumus dia yang kita perlu calculate adalah sifat. Tapi sifat tu kita kena calculate CFBT dululah sebelum dapat sifat. So rumus untuk CFBT adalah increase in inflow plus dengan decrease in outflow. Alright. Okay, so kita akan pecahkan CFBT ni kepada dua bahagian. Sebabnya dia cakap ada 2 partition tadi kan. 1 until 3 years and then 4 years satu. Alright, kita go 1 to 3 years dulu. Okay, so dalam soalan tadi dia ada mention dekat bahagian sini dekat bahagian sini. Oh sorry, kat bawah ni. Okay, so so kita punya rumus untuk CFBT increase in inflow plus dengan decrease in outflow. So sales, yang pertama sekali sales, dia ada mention kat sini sales tadi 200,000. So sales ni obviously dia adalah inflow. And then inflow meningkat kepada 320,000 untuk year 1 until year 3. So meningkat sebanyak 120,000. So bila inflow meningkat kita tambah kita tambah 120,000. So same goes here. Okay, 120,000. Okay, and then untuk bahagian outflow pula, dia ada cakap kat sini, electric dulu. Electric which is mesin yang lama 50,000, bila pakai mesin yang baru jadi 70,000. So outflow bila meningkat kita akan tolak. Right, outflow meningkat kita akan tolak. So tolak 20,000. Okay, tolak 20,000. And then untuk salaries pula, untuk year 1 until year 3, sebelum ni pakai mesin yang lama 30,000. So sekarang bila pakai mesin yang baru, gaji ni berkurang daripada 30 jadi 20,000. So berkurang sebanyak 10,000. So bila outflow berkurang, kita akan tambah. So tambah 10,000. Okay, and then untuk manufacturing cost 170,000 sebelum ni. So sekarang bila pakai mesin yang baru jadi 200,000. So meningkat 170 meningkat kepada 200,000. So meningkat sebanyak 30,000. So bila outflow meningkat kita akan tolak. Right, so tolak 30,000. So total everything dapatlah 80,000. Right, manakala CFBT untuk year 4, untuk sales dahulu, so sebelum ni 200,000. So sekarang untuk year 4 jadi 360,000. So meningkat sebanyak 160,000. Alright, and then untuk electricity sama. So tak perlu ubah apa-apa. So still tolak 20,000. And then untuk salaries, sebelum ni 30,000. Sekarang untuk year 4 jadi 15,000. So dapat dapat penjimatan sebanyak 15,000. Okay, so that's why dia tambah 15,000. And then untuk manufacturing cost, sebelum ni 170,000. So now untuk year 4 190,000. So meningkat sebanyak 20,000. So bila outflow meningkat kita tolak. Right, kita tolak. So tolak 20,000. So total up ni dapat 135,000. Alright.
Next step you kena calculate adalah changes in depreciation, which is new depreciation tolak dengan old depreciation. Okay, so untuk new depreciation, sebabkan mesin yang baru pun dia pakai straight line method, so calculation dia very easy lah. Which is COA 370,000. Okay, which is come from this here. Purchase price 310,000 tambah 20,000 tambah 40,000, so dapat 370,000 370,000 tolak dengan salvage value untuk new machine 20,000 and then bahagi dengan 4. Kenapa 4? Sebab useful life dia 4 tahun. And then untuk bahagian sini adalah untuk old machine. Old machine dia punya COA 100,000 minus service value kosong and then divided by useful life dia 10 years. Okay, so you calculate everything kat sini. So suppose you akan dapat jawapan RM77,500 untuk changes in depreciation. So now kita dah ada changes in CFBT and then kita dah ada changes untuk depreciation. Okay, next untuk calculate sifat. Okay, so rumusnya adalah changes in CFBT times dengan 1 minus tax plus dengan changes in depreciation times dengan tax. So untuk year 1 until year 3, kita punya CFBT kita dah calculate tadi, dapat 80,000. So times dengan 1 minus tax plus dengan changes in depreciation, kita dah calculate tadi, 77,500 kali dengan cukai 0.30. So jawapan dia untuk year 1 until year 3, so kita dapat sifat sebanyak 79,250. Right, manakala sifat untuk tahun yang keempat 135,000 times dengan 1 minus tax plus dengan 77,500 times dengan tax. So suppose jawapan dapat 117,750. So this one jawapan untuk annual cash flow. Untuk annual cash flow. Okay, third, kita kena calculate terminal cash flow. Okay, untuk terminal cash flow very easy, markah dia pun tak banyak around 2 markah, 3 markah macam tu saja. So first kena calculate changes in service value, which is service value yang baru tolak dengan service value untuk mesin yang lama. So kita tahu tadi service value untuk new machine adalah 20,000, manakala old machine punya service value adalah kosong. So 20,000 tolak kosong, stay 20,000 jugalah. Okay, plus dengan recovery of net working capital 300,000. Yang ni, nilai ni akan sama dengan nilai daripada increase in net working capital dalam kita punya initial outlay tadi. 300,000. So 300,000 plus 20,000, so jawapan untuk terminal cash flow adalah 320,000 ringgit. Alright, very easy. Okay, so kita dah selesai jawab soalan A. Manakala untuk soalan B, dia minta kita calculate net present value. Right, so calculationnya senang kalau kita buat menggunakan table lah. Okay. So untuk year 1, berdasarkan sifat yang kita dapat annual cash flow tadi, tahun pertama kita dapat 79,250, tahun kedua sama, tahun ketiga pun sama. Cuma untuk tahun keempat, kita punya sifat tadi suppose 170,750, tapi nilai ni kena tambah dengan terminal cash flow. Right, sebanyak 320,000. So, you akan dapat jawapan dia 437,750. So, this one untuk last year, untuk tahun yang terakhir ni. So, you ambil sifat tahun yang terakhir plus dengan dia punya terminal cash flow. Alright. Okay, next column is PVIF, which is 14%. Dari mana datang 14% ni? Dalam soalan tadi dia ada mention cost of capital sebanyak 14%. So kita akan pakai yang tu lah, 14%. So tengok table PVIF dekat belakang. Okay, so salin je balik. Year 1 berapa, year 2, year 3, year 4. Right. Okay, and then present value, very simple. Sifat ni kali dengan PVIF yang 14% tadi. So dapat jawapan kat sini. So everything kena buat. Okay, and then dah siap yang ni, kena total up untuk dapatkan total present value. Ok, dapat jawapan yang ni. And then jangan lupa tolak dengan initial outlay untuk dapatkan net present value. So initial outlay tadi kita dah calculate, dapat RM640,500. So yang ni tolak yang ni, dapatlah jawapan dia, NPV, which is negative RM197,313.49. Alright. Ok, so dalam soalan tadi dia ada mention should the existing machine be replaced? Kita nak replace ke tak nak replace machine ni? So disebabkan kita punya net present value ni dapat negatif, which is obviously kita loss. So dicadangkan untuk tidak replace machine tersebut.